Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan, saya ingin mohon kepada semua yang menonton video ini untuk tekan butang subscribe, like, share, komen. Dan bagi anda yang benar-benar ingin support channel ini, mohon kiranya untuk anda tekan join member supaya kita akan dapat menjadi channel yang cukup mempengaruh dan boleh sampai kepada telinga yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya paling tak suka kalau orang hina institusi diraja. Walaupun saya orang rungus, saya bukan orang Melayu, saya orang rungus, tetapi saya tetap menjunjung kedaulatan perlembagaan kita, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kita harus menghormati, wajib menghormati kedaulatan institusi diraja ini, kerana institusi diraja inilah benteng terakhir negara kita daripada kehancuran. Raja-raja Melayu, institusi diraja inilah yang akan tetap menjadi harapan mempertahankan negara kita ketika berlaku sesuatu yang kucar kacir. Jadi mau tidak mau, kita rakyat Malaysia perlu hormat ini. Dan saya saya mengecam mereka yang menghina institusi diraja. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Polis Johor baru-baru ini telah menerima 16 laporan penceramah. 16 laporan penceramah yang dikatakan telah menghina institusi diraja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, mengapa sampai begini banyak laporan sekarang yang terjadi sehingga 16 laporan? Polis Johor setakat ini disahkan telah menerima laporan sebanyak 16 laporan yang berhubung dengan seorang penceramah lelaki yang dipercayai telah mengeluarkan kenyataan berunsur penghinaan terhadap institusi beraja. Ketua Polis Johor iaitu Kamarul Zaman Mamat berkata laporan berkenaan dibuat susulan daripada kenyataan yang dibuat menerusi sebuah video yang berdurasi 31 saat yang dimuat naik menerusi aplikasi TikTok daripada satu akaun TikTok. Ketua Polis Johor iaitu Kamarul Zaman Mamat berkata laporan berkenaan dibuat susulan daripada apa yang saya katakan tadi itu, satu video yang telah dimuat naik di aplikasi TikTok yang berdurasi 31 saat yang dikatakan telah menghina institusi diraja. Katanya satu siasatan akan dijalankan, telah pun dijalankan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan, Seksyen 505-B Kanun Keseksaan, dan pastinya di dalam akta multimedia. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sebagai rakyat maharin negara Malaysia, saya bersetuju apa yang bakal dilaksanakan oleh polis ini. Ini harus dihentikan. Apatah lagi ini daripada seorang penceramah. Seorang penceramah itu seharusnya mempunyai tanggungjawab untuk membawa kestabilan, membawa keharmonian dalam negara, bukannya menghasut. Apatah lagi kalau hasutan itu pula berkenaan dengan raja-raja, institusi diraja. Ini langsung tidak boleh diterima oleh negara. Tuan-tuan dan puan-puan, pendek kata, senang saja pada pendapat saya untuk menegaskan perkara ini saya tidak setuju. Kalau tidak suka negara kita adanya undang-undang seperti itu, iaitu kita menjaga institusi diraja. Kalau tidak suka dan tidak setuju, banyak negara lain. Pergilah ke luar negara dan jadilah warga negara di negara lain. Jangan jadi warga negara Malaysia. Kerana di Malaysia kami kita menjunjung tinggi
institusi diraja. Okey, kerana mereka inilah payung negara. Sejak dari kita merdeka, memang mereka inilah payung negara kita. Jadi jangan rosakkan yang sudah kita pertahankan begitu lama. Jangan rosakkan kedaulatan negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kalau ini terjadi di Malaysia, kalau ini benar dikuatkuasakan di Malaysia, maknanya akan ada berpuluh-puluh orang bakal akan dipecat, bakal letak jawatan. Tapi sebelum itu, bagi anda yang belum lagi tekan butang subscribe, like dan share, mohon kiranya tekanlah butang subscribe, like dan share untuk kita support channel kita ini, Suara Rakyat. Dan bagi anda yang ingin support lagi, anda boleh join member. Tuan-tuan dan puan-puan, Bersih mengatakan MP dan ADUN sepatutnya dilarang daripada pegang jawatan di dalam GLC. Lah, jadi kalau bukan MP dan ADUN, siapa? Kan selama ini pun memang GLC ini adalah salah satu daripada untuk memperkukuhkan kerajaan yang ada. Untuk yalah, bolehlah saya katakan, maafkan saya kalau silap, anda boleh perbetulkan. Tapi pada pendapat saya, GLC ini dapat memujuk, dapat meredakan ramai orang, terutama bagi MP-MP, adun-adun yang tidak dilantik di dalam Exco ataupun di dalam kerajaan sebagai menteri. Jadi selalunya GLC ini untuk meredakan mereka, untuk supaya kerajaan kukuh. Jadi kalau ini dihentikan, ada masalah juga nanti. Tapi ada juga kebaikan dia. Jadi ada pro dan kontra lah. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil, yang dikenali sebagai Bersih, membidas pelantikan beberapa pemimpin politik dalam syarikat berkaitan kerajaan atau lebih dikenali sebagai GLC, dan agensi kerajaan yang disifatkan sebagai tidak selari dengan keputusan kerajaan sebelum ini. Okey. Pengerusinya iaitu Thomas Fan berkata, selain bercanggah dengan pendirian kerajaan, pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan keputusan kabinet sebelum ini, tindakan berkenaan merugikan pengundi. Katanya masa dan perhatian mereka iaitu wakil rakyat akan dibahagikan antara melaksanakan tugas parlimen dan korporat mereka. Ahli parlimen dan ADUN sepatutnya dilarang daripada memegang jawatan dalam GLC. Untuk alasan tadi itu, saya juga agak setuju kalau alasan supaya mereka tidak dilantik itu supaya tidak ada konflik massa. Tidak ada konflik massa dan tenaga kepada ahli-ahli parlimen dan ADUN. Sebab kalau mereka sibuk dengan syarikat korporat, sibuk juga dengan ADUN, betul juga ini merugikan pengundi. Tetapi dari perspektif kerajaan pula, ia amat penting untuk mengukuhkan kerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir politik itu dinamik. Dan anda setujukah kalau saya katakan itu? Kerana ianya bergantung kepada situasi demi situasi. Tetapi untuk sekarang ini, apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim, tiada pilihan, kena lakukan juga supaya kerajaan ini stabil. Pertama. Kedua, dalam pemilihan kali ini untuk dilantik di dalam GLC, Anwar Ibrahim telah melakukan banyak pembaharuan, iaitu hanya mereka yang layak saja barulah dilantik. Jadi bukan hanya sembarang lantik saja. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda. Saya sebagai pemerhati dan penganalisis politik serta pengulas politik, saya fikir segala keputusan itu dinamik dan bergantung kepada keadaan-keadaan terkini semasa di dalam politik Malaysia. Jadi tidak juga boleh terus orang bilang apa, lantak mati. Apa sudah asal tak boleh. Sebab mengikut juga kepada keadaan terkini. Lain cerita kalau Pakatan Harapan hanya
Pakatan Harapan saja sudah boleh membentuk 2/3. Itu mungkin lain cerita. Tetapi oleh kerana sekarang ini kerajaan ini dinamakan Kerajaan Perpaduan, bukan hanya Pakatan Harapan, ada Barisan Nasional, ada Muda, ada GRS, ada GPS, ada Bebas. Jadi dinamika politik itu harus sesuai, selaras dengan keadaan terkini politik negara. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.